أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. الحمد لله، syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala, kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada malam ini sekali lagi kita sama-sama dapat dipertemukan oleh Allah, dan mudah-mudahan pertemuan pada malam ini senantiasa diberkati dan dirahmati dari sisinya insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, marilah sama-sama kita membaca, merenung, menghayati dan mentadabbur sepotong ayat yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Yusuf, yaitu merujuk ayat yang ke-21, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Surah Yusuf ayat 21. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ, yang mana pada permulaan ayat ini saya sudah bahaskan di dalam kuliah yang lalu, dan insya-Allah kita menyambung ayat yang keseterusnya. Tetapi secara sepintas lalu, permulaan ayat ini menceritakan tentang kisah seorang lelaki daripada Mesir yang telah membeli Nabi Allah Yusuf alaihi salam, yang mana dikatakan lelaki tersebut bernama Kitfir, ataupun ada riwayat yang menyebut Kutfir. Bahkan ada juga pandangan lelaki tersebut bernama Itfir bin Ruhai. Ada ulama yang mengatakan Itfir bin Ruwaihab, yang mana berkedudukan sebagai wazir, iaitu Menteri Perbendaharaan Negara Mesir pada ketika itu. Dan lelaki yang telah menjual Nabi Allah Yusuf alaihi salam kepada pembesar Mesir tersebut ialah Malik bin Du'ar, ataupun nama penuh dia Malik bin Du'ar
bin Buaid bin Unuqa bin Madian bin Ibrahim alaihi salam. Dan pada malam ini kita akan menyambung apa yang diwasiatkan, apa yang dipesan oleh pembesar daripada negeri Mesir kepada ahli keluarganya, iaitu kepada isterinya dengan lafaz akrimi maswahu, iaitu berikanlah kepadanya tempat dan kedudukan yang baik. Yang dimaksudkan tempat dan kedudukan yang baik ialah dia meminta kepada ahli keluarganya supaya memberikan kepada Nabi Yusuf kedudukan yang baik, makanan-makanan yang baik, minuman-minuman yang baik, serta pakaian dan peralatan yang diperlukan oleh Nabi Allah Yusuf secara baik. Dengan kata lain, pembesar daripada Mesir tersebut melakukan perkara yang dikatakan sebagai belas dan ihsan terhadap Nabi Allah Yusuf alaihi salam dengan menumpahkan segala penuh kasih sayang dan rasa cinta kepada Nabi Allah Yusuf alaihi salam yang telah diangkatnya sebagai seorang anak di sisinya. Baik, kalau kita melihat kalimah maswahu, maswahu dalam bahasa Arab adalah berasal daripada kalimah sawabil makan. Sawabil makan bermaksud bermukim ataupun bertempat tinggal di sesuatu tempat ataupun kawasan, yang mana Nabi Allah Yusuf diberikan kedudukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Asa an yanfa'ana aw nastakhidhahu walada. Mudah-mudahan dia dapat memberikan manfaat kepada kami ataupun kami mengangkatnya sebagai seorang anak. Baik, perkataan daripada mudah-mudahan ataupun semoga dia dapat memberikan manfaat kepada kami adalah semoga dengan menjadikan Nabi Allah Yusuf alaihi salam ini sebagai salah seorang daripada ahli keluarga mereka, yang mana Nabi Allah Yusuf ini dapat membantu sebahagian daripada tugas-tugas harian mereka sekiranya dia mempunyai kemahiran dan kemampuan. Au nattakhidhahu walada, ataupun kita mengangkatnya sebagai seorang anak. Baik, dalam isu ini Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran telah menyebut dan menyatakan sekiranya ataupun seandainya ada orang yang mempertikaikan ataupun bertanyakan bagaimana mungkin lelaki tersebut menyebut hal demikian, sebab ayat menceritakan lelaki tersebut kata kita akan mengambilnya sebagai seorang anak. Tetapi kalau ada orang-orang yang mempertikaikan penjelasan tersebut, bagaimana mungkin pembesar tersebut nak jadikan Yusuf ini sebagai seorang anak, sedangkan Nabi Allah Yusuf selepas dia dibeli di pasar di negeri Mesir, maka dia menjadi budak ataupun hamba yang dimiliki oleh lelaki tersebut. Dan menjadikan hamba ini sebagai seorang anak di kemudian hari adalah sesuatu hal yang bertentangan kalau ada orang kata macam tu. Jadi jawapannya ialah, sebelum Nabi Allah Yusuf ini diangkat ataupun diambil sebagai anak oleh pembesar Mesir tersebut, Nabi Allah Yusuf alaihi salam terlebih dahulu dimerdekakan oleh lelaki tersebut. Nak bagi mudah faham,
bila kita ni orang kaya, kita ada banyak duit, kita beli seorang hamba di pasar. Jadi otomatik bila berlaku urusan jual beli, hamba tersebut, budak tersebut jadi milik kita. Tetapi untuk kita angkat dia sebagai seorang anak, maka terlebih dahulu hamba atau budak yang kita beli tadi, kita merdekakan dia. Dia dah jadi seorang manusia yang merdeka, kemudian barulah kita ambil, angkat dia sebagai seorang anak. Dan hal tersebut adalah merupakan suatu perkara yang biasa dalam kepelbagaian suku-suku yang ada pada waktu tu. Dia tak jadi satu keaiban, dia tak jadi satu masalah. Dan kalau kita melihat kepada sejarah awal Islam sekalipun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mempunyai seorang anak angkat yang asalnya adalah seorang hamba, iaitu sahabat besar Zaid bin Harisah. Yang mana Zaid ni pada awalnya sebelum Nabi berkahwin dengan Khadijah, dia adalah hamba kepada Khadijah, Zaid ni. Jadi bila Rasulullah berkahwin dengan Khadijah, maka Khadijah menghadiahkan Zaid kepada Nabi supaya dia ni berkhidmat dan menolong Nabi. Tetapi di kemudian hari Nabi memerdekakan dia. Hak asalnya dia tu hamba, Nabi merdekakan dia, kemudian ambil dia sebagai anak angkat Nabi. Yang tu pun dah berlaku di awal Islam. Jadi terbatallah pertikaian yang mengatakan hal demikian terhadap isu Nabi Allah Yusuf alaihi salam.